Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak murid cikgu walau berada di mana sahaja. Kita akan belajar hari ini sejarah tingkatan 4 bertajuk Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Ini adalah tajuk untuk siri yang pertama. Jom kita belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Untuk siri yang pertama ni, Cikgu akan memfokuskan kepada dua tajuk, iaitu tajuk 4.1 British Military Administration ataupun istilah ringkasnya BMA. Yang kedua ialah tajuk 4.2 Gagasan Malayan Union. Makluman semua pelajar, standard pembelajaran yang ingin cikgu capai pada perkongsian ini ialah pelajar dapat memerihalkan pentadbiran tentera British di negara kita. Kedua, pelajar dapat menjelaskan gagasan Malayan Union. Kita lihat dulu, apakah yang dimaksudkan dengan BMA, iaitu British Military Administration. Dalam bab 3, kita telah pelajari di mana negara kita, Tanah Melayu, telah diduduki oleh Jepun. Sekembalinya kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua telah membawa kepada bentuk pentadbiran yang berbeza oleh kerajaan British, di mana British telah memperkenalkan satu bentuk pentadbiran yang baru dikenali sebagai pentadbiran tentera di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, bermula pada 12 September 1945. Tujuannya ataupun tugasnya adalah untuk mengembalikan kestabilan negara dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British. Selain itu, apa yang diharapkan oleh British ialah dapat memulihkan kembali sosioekonomi, iaitu memulihkan ladang getah, lombong biji timah serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang telah dimusnahkan oleh kerajaan Jepun. BMA juga sukar membawa masuk jentera, alat ganti mesin dan teknologi yang menyebabkan BMA ini gagal dilaksanakan. Terusnya, kita lihat apakah dua tugas utama BMA. Untuk makluman, fokus BMA ialah mengembalikan kestabilan dan keamanan, diikuti oleh memulihkan kepercayaan rakyat. Bagi memulihkan kestabilan dan keamanan, BMA telah membubarkan pasukan MPAJA yang dulunya ditubuhkan bersama dengan Parti Komunis Malaya. BMA telah mengarahkan semua senjata yang telah diberikan tetapi gagal mengumpul semula senjata tersebut. Kegagalan ini menyebabkan ianya gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah yang menimbulkan ketegangan kaum. Seterusnya, kita lihat pula dalam aspek memulihkan kepercayaan rakyat. Kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun menyebabkan rakyat tidak lagi percaya kepada kuasa penjajah. Contohnya, bekalan makanan, ubat-ubatan sukar didapati ketika pemerintahan Jepun. Wabak penyakit semakin merebak seperti penyakit beri-beri dan juga berlaku kebuluran. Seterusnya, rakyat juga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan
kegiatan menyorok barang makanan, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap juga berlaku di Bandar Kuala Lumpur. Seterusnya, mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyokong kepulangan British di tanah Melayu. Dan yang terakhir, BMA berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan yang telah berlaku. Seterusnya, kita terus kepada topik yang kedua, iaitu 4.2 Gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union telah diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BMA yang gagal memulihkan keamanan dan menarik perhatian rakyat untuk menyokong kembali kerajaan British. Major General Ralph pun diberi tugas merangka pentadbiran Malayan Union. Manakala George Henry Hall, setiausaha tanah jajahan British, telah membentangkan rancangan Malayan Union ini di Parlimen pada 10 Oktober 1945. Sehinggalah Malayan Union berjaya diwartakan oleh kerajaan British dan dikenali juga sebagai nama Kertas Putih 6274. Kertas tersebut menjelaskan British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan kerajaan berpusat iaitu bersifat kesatuan di bawah jajahan British. Seterusnya, kita lihat pula apakah hasrat British sehingga menubuhkan gagasan Malayan Union. Terdapat 4 hasrat British, tujuan British, sebab British menubuhkan gagasan Malayan Union. Pertama adalah untuk melicinkan sistem pentadbiran British di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua, meningkatkan pelaburan ekonominya, mengukuhkan pertahanan di rantau Asia dan mengekalkan orang asing, iaitu terdiri daripada bangsa Cina dan India sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula kronologi pelaksanaan gagasan Malayan Union. Bagaimana bermulanya rentetan penggubalan gagasan Malayan Union. Bermula dengan unit perancangan Tanah Melayu dibentuk di London pada Februari 1945. Kemudian rancangan ini dibentangkan di Parlimen British. Terdapat juga penentangan daripada Persatuan Pelajar Melayu Britain yang menghantar memorandum pada 25 April 1945 membantah prinsip kewarganegaraan mengikut prinsip jus soli. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina menghantar memorandum kepada kerajaan British menyatakan apakah masa depan tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Kertas Putih 6274 telah disiarkan dalam warta kerajaan. Ianya mengandungi 13 perkara yang berkaitan dengan konsep kesatuan, bentuk pentadbiran British yang baru, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan mengikut prinsip jus soli dan agama Islam. Sehinggalah pada 1 April 1946, Malayan Union akan dilaksanakan. Kita lihat pula ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Terdapat 2 aspek. Ciri-ciri perlembagaan Malayan Union itu dalam aspek pentadbiran, kedua dalam aspek kewarganegaraan.
Apakah ia dalam aspek pentadbiran? British ingin membentuk satu kesatuan untuk menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Selangor. Digabungkan dengan negeri-negeri lain, itu negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Digabungkan dengan negeri-negeri Selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang. Dan Singapura dikecualikan sebagai tanah jajahan British. Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja, tetapi hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat Melayu. Manakala dari segi ketua pentadbiran telah diberi kuasa kepada Gubernur British, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi British. Terdapat dua majlis, iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Seterusnya, kita lihat pula dalam aspek kewarganegaraan. Aspek kewarganegaraan ini merujuk kepada prinsip jus soli. Apakah jus soli? Jus soli ialah meletakkan seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura sebagai warga Malayan Union. Selain itu, penduduk yang berumur 18 tahun dan ke atas serta telah bermaus tautin selama 10 tahun hingga 15 tahun layak mendapat kewarganegaraan. Selain itu, penduduk yang berumur kurang daripada 18 tahun dan ibu bapanya warga negara membolehkan ia mendapat kewarganegaraan. Kita lihat pula bagaimanakah British merealisasikan hasratnya untuk memperkenalkan Malayan Union di tanah Melayu. British cuba mendapatkan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. British telah melantik Sir Heritage Michael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Ianya dimulakan dengan S.C. Whelan yang menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Whelan telah menemui Sultan Melayu, termasuklah Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Kedah, Raja Perlis, Sultan Perak, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Pahang, Menteri Besar Terengganu dan akhirnya Sultan Kelantan. Hasil laporan Whelan menunjukkan dan menyatakan Raja-Raja Melayu menyokong British dan akan menandatangani Perjanjian Malayan Union. Usaha ini telah diteruskan lagi oleh Sir Heritage Michael untuk mendapatkan tanda tangan daripada Sultan. Pada 11 Oktober 1945, Michael tiba di Port Swettenham, Selangor dengan menaiki kapal Royalist. Beliau ditemani oleh seorang jurubahasa, tetapi laporan yang didapati menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. Sir Heritage Michael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu, sehinggalah akhirnya 9 orang Raja-Raja Melayu telah menandatangani perjanjian tersebut dalam tempoh 2 bulan. Bermula dengan Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Pahang yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Setelah didesak dan juga Sultan Perak, Sultan Kedah melakukan perdebatan di antara kedua-dua belah pihak dan juga melalui desakan kepada Raja Perlis dan mengugut Raja Kelantan. Akhirnya Sultan Terengganu pun menandatangani Perjanjian Malayan Union. Tindakan Sir Heritage Michael adalah melalui pelbagai taktik, melibatkan, mendesak dan juga menggugut Raja-Raja Melayu. Secara rumusan,
Whelan dan Michael berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malaya Yudi. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British itu tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya, Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Malaya Yudi. Raja-Raja Melayu membantah akan kita ikuti pula untuk tajuk seterusnya. Pengakhirannya, cikgu seperti biasa menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar-pelajar semua supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk yang telah cikgu bincangkan pada hari ini, iaitu bertajuk 4.1 dan 4.2. Soalan ini merangkumi soalan pengetahuan, soalan kefahaman dan terakhir nombor 3 ialah soalan kebat. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.